Hai, salam sejahtera. Bertemu kita dalam modul 5 yang bertajuk Hari Persaraanku. Terdapat 3 objektif di dalam modul 5 ini. Yang pertama, peserta dapat membuat persediaan untuk mengurus kehidupan seharian selepas persaraan. Yang kedua, peserta dapat mengetahui aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan selepas hari persaraan. Dan yang ketiga, peserta dapat membuat persediaan untuk pekerjaan baru selepas hari persaraan. Sebelum kita meneruskan aktiviti yang seterusnya di dalam modul ini, mari kita melihat video ini. Hi, I'm Riyadh. Have you ever walked past an elderly person on the street and wondered, what is their story? What hardships have they survived? What dreams have they chased? And what life have they lived? I asked some of these people to share one golden piece of life advice with me, as if they were speaking directly to their 16-year-old self. What they had to say will make you think, and it'll definitely make you smile. Have a laugh. And don't take things too serious. Laugh at yourself now and then. Well, follow your dream, really, because I could have gone to England to work, but I was too afraid to leave Ireland, to leave the home. Well, with heartbreak, you just go with the flow, feel bad and feel sad and cry, and then all of a sudden something appears in your life and you see life in a whole different dimension and start enjoying again. Be kind to people. Keep your mouth shut. When it's proper to keep your mouth shut, open your mouth when you've got something good to say. Whatever you do in life, no matter what you're doing, would you do it if your mum was watching? Live for today. Try and put off worrying about things that happened yesterday. Stop worrying about things that might happen tomorrow and just live for today. The major influences and catastrophes in your life are beyond your influence, be it losing your job, ill health, debt, anything. Don't worry. The more education you get or have, the freer you are. Education, I think, frees a person. Walk and talk and laugh and pray. It helps to get you through each day. Whistle and sing and hum a tune. It helps to keep you stress immune. Go out and see the world. Go out, go anywhere and see the world. I never did. Hey, you recording this? Oh, we'd have to hear it. Come on, let's hear all this recording back. Okey, bertemu kita lagi. Apa kesannya jika seseorang itu tidak membuat persediaan untuk menempuh hari persaraan? Yang pertama, peserta akan merasa kemurungan dan sopan selepas hari persaraan. Dan kedua, peserta akan menghadapi masalah kesihatan. Ketiga, peserta rasa tidak berguna dan kehidupannya tidak terurus. Terdapat banyak faktor untuk menguruskan kehidupan harian kita supaya lebih efektif. Yang pertama, sebagai individu, kita perlulah merancang persediaan awal untuk persaraan. Yang kedua, kita perlu membaca tentang tips menghabiskan masa dengan pelbagai cara. Hal ini boleh didapati di dalam sosial media seperti di Facebook, di Google dan sebagainya. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa berfikiran positif kerana jika kita berfikiran negatif, kita akan merosakkan mood kita dalam seharian. Yang keempat, kita hendaklah sentiasa bersabar, berusaha dan berdoa. Dan kelima, kita hendaklah berbincang dan mengkaji bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan selepas bersara. Sebelum itu, mari kita lihat video ini.
Jika seseorang itu merancang persediaan yang betul sebelum tibanya hari persaraan, seseorang itu akan hidup akan lebih bermakna dan dapat meluangkan masa dengan aktiviti yang berfaedah bersama keluarga ataupun pasangan hidup. Yang kedua, kehidupan seseorang itu akan lebih terurus dan terakhir, terdapat banyak aktiviti yang boleh dilakukan untuk mengisi masa lapang. Okey, bagaimana pula pendapatan selepas persaraan? Berdasarkan modul-modul yang lepas, kami telah menerangkan beberapa tentang skim-skim yang boleh dijana selepas persaraan. Antaranya adalah skim KWSP untuk swasta, skim pencen untuk pekerja kerajaan, simpanan persaraan, dapatan dari pelaburan dan bekerja selepas bersara. Antara langkah-langkah yang boleh mengukuhkan pendapatan selepas persaraan. Yang pertama, seseorang itu perlulah rangka objektif yang tepat. Hal ini kerana seseorang yang merancang perbelanjaan persaraan seperti pelan kecemasan sebanyak yang boleh dapat menguruskan kewangan yang lebih baik dan efektif selepas persaraan. Yang kedua, penggunaan aset. Iaitu, seseorang perlu mengasingkan harta yang dimiliki untuk yang digunakan dan untuk diwariskan kepada pewaris yang lain seperti anak-anak mereka. Yang ketiga, menjana pendapatan untuk persaraan seperti pelaburan, simpanan peribadi, KWSP, pencen dan membuat pekerjaan yang baru. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh individu selepas hari persaraannya adalah dengan melancong dan menghabiskan masa bersama keluarga. Selain itu, menziarah keluarga yang berada jauh dari tempat kediaman, bercuti, menunaikan haji, melakukan hobi tertentu ataupun pilihan terakhir adalah bekerja semula. Apa yang perlu dilakukan oleh seseorang individu selepas bersara? Iaitu 3K. Apa itu 3K? Yang pertama, kekuatan, iaitu kekuatan mental dan fizikal. Yang kedua, kewangan yang cukup. Dan yang ketiga, kesihatan yang baik. Sebelum kita mengakhiri modul 5 ini, ingatlah, retirement is a journey, not a destination. Oleh itu, individu perlulah merancang hari persaraannya dengan lebih efektif supaya seseorang itu dapat menguruskan kehidupan seharian dengan lebih baik selepas hari persaraannya. Sekian, terima kasih.